masa bersama dengan saya, tetamu yang pertama kita untuk resensi buku, sedikit ulasan berkenaan buku yang dibawa oleh beliau, The Rise and Fall of Nations, daripada Rukhir Sharma. Jadi persilakan Saudara Syazanuddin. Okey, terima kasih Irfan atas jemputan dalam episod sulung masa kini. InsyaAllah hari ini saya dijemput untuk membuat ulasan buku. Ini saya buat buku je yang bertajuk The Rise and Fall of Nations, 10 Rules of Change in the Post-Crisis World oleh Rukhir Sharma. Post-Crisis World ni, buku ni bukan merujuk oleh post-crisis COVID-19. Walaupun macam post-COVID, ini bukan post-COVID. Buku ni ditulis pada tahun 2016. Iaitu sebenarnya basically ianya adalah refleksi selepas krisis kewangan yang berlaku pada tahun 2008 lah. Itu dia punya tu. Sedikit tentang Rukhir Sharma ni, beliau sebenarnya adalah strategis, marketing strategis di Morgan Stanley. Morgan Stanley ni adalah investment lah, bank investment. Jadi kita boleh kata dia ni banker lah. Dan juga dia juga menulis tentang ekonomi di beberapa majalah antarabangsa seperti Wall Street Journal dan juga Foreign Affairs. Pernah baca? Baca di Twitter. Baca di Twitter. Follow Twitter. Tapi tak baca majalah. Tengok headline. Okey, bagus lah tu. At least ada follow orang yang betul. Bukan follow bukan. Okey. Saya sikit tentang buku lah sebelum saya, memang ni pun tentang resensi buku kan, tulisan buku. Tentang buku ni adalah beliau menulis buku ni adalah kerana selepas krisis kewangan 2008 tu, beliau melihat bahawa perdagangan di dunia makin tercat, dan krisis kemudian batu krisis politik. Antara yang paling penting waktu itu adalah Occupy Wall Street kalau US. Kemudian masuk pula Arab Spring, itu punya di peringkat global. Kemudian pergi pula ke migrant crisis, refugee crisis di Eropah, dan akhirnya menyebabkan kita kata perkembangan ekonomi global perlahan. Dan dia rasa pelik sebab dia dah menulis selama 20 tahun mengikuti ekonomi semua tu. Dia rasa pelik sebab sebelum 2008 perspektif ekonomi dunia bagus. Orang kata dalam 3-4 tahun sebelum tu memang kata ni kita punya projection ni, future studies dia 20-30 tahun memang makin pertumbuhan 5%, 10% makin berkembang. Tapi 2008 merujum kerana isu tu lah, kita kata subprime mortgage, isu Lehman Brothers. Yes, kalau kita tengok filem The Big Short, lah, faham lah, kita boleh faham. Walaupun saya pun tak faham sangat, tapi kita boleh kata dia banyak berkait lah dengan pelbagai benda juga. Jadi dia kata kalau dia perlu tulis satu buku di mana macam mana nak tentukan negara mana yang akan maju dan juga negara mana yang akan mundur, terutamanya selepas krisis. Dan juga macam mana kita nak tahu adakah sebuah negara tu boleh tak tidak kita kata bertahan dengan krisis, especially pada waktu sekarang di mana kita tahu krisis COVID-19 ni mungkin lebih teruk daripada krisis kewangan 2008. Semua apa yang kita ada krisis sebelum ni semuanya bertembung pada tahun 2020 ni lah. Jadi kita nak tahu adakah, especially buku ni misalnya oleh kerana ditulis ekonomis, jadi sebenarnya macam mana ekonomi negara boleh tak berkembang ataupun mungkin terus mundur. Jadi macam mana kita nak persiapkan diri kita. Kerana apa? Sebab saya sebut tadi bahawa setiap kali sebelum krisis memang pemimpin politik dan juga pelabur dan juga businessman semuanya macam, terutamanya apabila negara itu maju, mereka relax, mereka kata no, everything is okay. Tapi kita tahu bahawa selepas saja krisis, kalau tak persiapkan diri, kalau tak boleh nak detect pada awal, maka jatuhlah. Jadi perbincangannya tentang ekonomi yang berkait dengan politik, berkait dengan perundangan, berkait dengan sejarah, begitu? Yes, memang dia akan pergi kepada sejarah. Walaupun mostly dalam buku ni lebih kepada sejarah pada abad ke-20 lah. At least selepas Perang Dunia Kedua. Itu dia punya, selepas Perang Dunia Kedua sampai 2008. Itu dia punya, kita kata, tempoh period yang dia banyak kaji lah. Okey. Saya nak mulakan dalam introduction buku ni kan, dia sebut tentang Law of the Jungle, di mana dia cerita tentang kisah yang dia pernah dengar di safari Afrika. Di mana safari itu seorang putera raja disuruh untuk berlatih untuk mengesan bahaya walaupun dengan bunyi perlahan. Kalau dia
dia kata putera raja tu dia keluarlah, dia pergi ke hutan, kemudian dia kata aku dapat dengar bunyi harimau tapi aku tak boleh dengar bunyi burung. No, kau kena pergi balik, patah balik ke hutan tu sampai kau boleh dengar bunyi burung, sampai kau boleh dengar bunyi ular yang sedang bergerak. Jadi itu dia kata dia punya ceritanya adalah satu analogi lah, di mana kalau boleh kita nak membina keupayaan untuk mengesan bahaya sampai macam tu sekali. Sangat peka. Tu sangat peka. Dalam hutan yang tebal dengan punya bunyi-bunyian kan, boleh tak kau buat macam tu? Jadi basically tu kita kena bina kita punya tu lah. Dan dia sebut juga antara dalam introduction dia kata adalah kita jangan buang masa dengan trend terkini ataupun blips, dia sebut sebagai blips lah. Dan memang ada tendensi kadang kalau kita suka terikut-ikut dengan apa yang paling popular pada tu, tapi kita tak boleh nak nilai keupayaan diri kita dan juga keupayaan negara itu sendiri, ataupun adakah apa yang kita buat ni sesuai tak dengan negara kita. Itu kita fikirlah. Dia kata sebut tentang adaptasi dengan perubahan landscape. Maksudnya landscape ni akan berubah. Contohnya macam apabila berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku COVID-19, adakah kita masih lagi nak ikut dengan kita punya plan sebelum ni, atau kita sendiri strategize? Kita undur sekejap, kita retreat, kata okey, aku kena adjust sikit. Memang kena adjust banyak dalam lepas krisis ni. Dan yang terakhir sekali adalah yang penting adalah bina sistem yang membolehkan anda dapat mengesan perubahan walaupun kecil. Balik kepada cerita Putera Raja Afrika tadi lah, bahawa kalau kita tak ada sistem yang boleh kita, macam kita sistem pengesanan tsunami kan, kita kata walaupun selepas tsunami 2004, walaupun di sekitar asal negara ni dah dibina sistem pengesanan tsunami, tapi saya ingat je di Makassar waktu tu, tahun bila lah tak ingat, ada gempa bumi di Indonesia di mana tsunami berlaku, orang tak ambil, tak cakna, dah ada bunyi siren apa, orang tak tahu. Jadi maksudnya kadang sistem dah ada tapi orang tak tahu apa benda sistem tu, jadi orang pun lalas, akhirnya kena juga tsunami. Kalau boleh sebut tentang kaitkan dengan COVID hari ni, adakah trend polisi yang dilakukan oleh kerajaan dan juga syarikat-syarikat dalam menghadapi COVID itu ikut trend semasa ataupun ada satu kaedah yang lebih sesuai dengan konteks Malaysia? Dalam saya ingat dalam konteks di Malaysia ni, saya ingat kalau dalam konteks kerajaan dia orang tak bersedia. Dia tak bersedia dan juga memang agak ikut trend semasa. Dalam keadaan sebenarnya trend semasa sekarang ni adalah dia balik kepada zaman dulu lah. Maksudnya kalau kita tengok kenyataan Menteri Kewangan kata bila orang tanya mana dapat duit, kata kami pinjam. Jadi itu isu itu dulu punya style. Jadi macam apa maksudnya, dan kadang-kadang bila kami sebutkan trend sekarang ni, trend negara adalah untuk memastikan COVID-19 tak tersebar. Itu je. Jadi kebanyakan negara tak bincang tentang ekonomi, masih lagi bincang tentang macam mana nak stop ni. Jadi dia tak go lagi to next step. Maksudnya Malaysia sekarang mungkin kita kata kita boleh kata kita kata tanyalah kepada Frailernya berjaya menyebabkan kita punya antara negara yang belum lagi terbebas tapi antara berjaya lah untuk mengurangkan penyebaran, tapi still kita dah mula bincang tentang ekonomi. Dia nak step, tapi banyak negara globally masih lagi bincang tentang macam nak kawal. Jadi dia tak habis perang, tak habis lagi. Jadi dia tak boleh fikir tentang next step. Jadi saya ingat itulah saya kata apa yang dari konteks bisnes pula, saya nampak bahawa sebenarnya kita dah dipersiapkan dari sudut bila kata tentang sebelum tentang revolusi industri 4.0 IR4. Sejak zaman Najib dah sebut tentang benda ni kan. Tapi dan sebenarnya kalau tak kerana promosi IR4 tu, mungkin rakyat tak rasa macam tiba-tiba dengan semua kena Zoom-nya, QR code-nya. Jadi kalau tak kerana tak dipersiapkan oleh kerajaan sendiri, mungkin rakyat tak boleh terima. Tapi bila oleh kerana dah dibiasakan dengan semua social media, jadi akhirnya senang, mudah. Kalau kerajaan suruh buat tu, rakyat terima, tak ada masalah. No hal, kita buat. Sebab itu yang paling terbaik buat masa kini. Saya nak sebutlah tentang, bila sebut tentang the rise, the 4 oleh kerana 10 perubahan, 10 kita kata rules, maksudnya the law of change, rules of change. Walaupun saya tak sebut tentang 10 lah sebab lama kan, jadi saya sebut tentang secara ringkas 10-10 tu.
Pertama adalah beliau sebut tentang population matter, kepentingan membina bakat dalam populasi. Dalam ni lah dia sebut tentang di mana dia punya law di China tu mana, polisi satu keluarga satu anak. One family one child. Di mana benda tu ada bagus ada tak bagus. Jadi basically itu dia punya cara penulis buku ni dia cerita tentang benda tu lah. Banyak dia cerita tentang populasi di Singapura pada tahun 70-an, cerita tentang macam mana dia bagi bonus kepada mereka yang ada lebih anak. Jadi maksudnya memang dia kata kalau negara kalau nak berkembang maju dari segi ekonomi kena bertambah dia punya populasi. Dan Dr. Mahathir pada sekitar tahun 90-an dulu memang bawa juga isu ni. Dia nak supaya Malaysia ni sampai populasi sampai 50 juta. Walaupun tak sampai. Tak tahu kenapa tak sampai. Dan juga apakah perancangan waktu kerajaan waktu tu untuk sampai ke tahap tu saya pun tak pasti. Tapi maksudnya Dr. Mahathir pun tahu kalau nak sampai ke sokal wawasan 2020 populasi kena sampai at least dikata 50 juta. Kemudian dia sebut juga tentang buku ni juga mengkritik lah kenapa kita menghadkan orang pencen. Maksudnya dia kata orang pencen ni walaupun dah umur 60-an tapi sebenarnya dalam konteks zaman sekarang kesihatan makin bagus. Dia kata kenapa orang pencen kena duduk rumah saja. Maksudnya kadang-kadang diorang ni lah antara generasi yang kira patutnya diperdaya, didayakan lah. Maksudnya bukan jangan tengok anak muda saja, which is betul penting, tapi orang pencen juga kena tahu. Betul. Tapi dengan syarat orang pencen pun kena nak belajar. Kalau ni kita suruh buat email pun suruh orang lain buat, payah. Tapi alhamdulillah tu lah kata IR4 tu memaksa orang. Kalau bayangkan kalau tak ada IR4 tu nak install Zoom pun tak boleh. Betul. Kita semua orang anak muda buat, tapi alhamdulillah mereka berjaya, mereka dipaksa juga untuk adapt. Dan juga alhamdulillah kita kata orang-orang pencen di Malaysia dia pun betul-betul adapt lah. Maksudnya basically ada sekarang tengah berlaku pertarungan generasi. Nak kata generasi mana yang paling social media savvy ataupun generasi mana yang paling paling memahami tentang zaman sekarang ni pun kita pun tak tahu kadang. Masing-masing pun tengah kita kata tengah pasca krisis ni. Betul. Kemudian Syukri sama juga mengkritik tentang wanita yang tiada peranan. Maksudnya kalau negara yang tidak tidak activate wanita, maksudnya negara itu akan rugi. Maksudnya hampir 50% populasi hilang. Saya ingat satu buku, saya tengok buku apa saya baca, di mana salah satu sebab kenapa Soviet Union pada zaman Perang Dunia Kedua menang melawan Jerman adalah kerana Soviet Union activate wanita ni. Jerman kata tak boleh, wanita kena di rumah buat anak. Itu yang kalah. Jadi saya kata kalau dalam waktu perang Covid memang kita tengok hatta di dalam krisis Covid-19 ni wanita antara yang paling terbaik. Kalau kita tengok dalam online punya penjagaan online, siapa yang terlibat banyak wanita juga. Jadi memang kita kata memang Malaysia memang activate wanita. Cuma tak sampai lagi 30% dalam parlimen. Dalam kabinet juga. Ada yang dalam kabinet, dalam ahli parlimen tak juga. Jadi itu maksudnya wanita dah peranan banyak, tapi biasanya kerana wanita lawan, bukan kerana lelaki bagi. Next adalah dikata adalah high skill migrant lah. Maksudnya dia kata sejak dalam dekad ni high skill migrant dah berkurang. Maksudnya orang tak berpindah ke negara lain kerana semata-mata nak cari peluang pendapatan yang bagus. Jadi ini dia kata kalau negara yang kurang menarik high skill migrant ni, maka dia kata negara itu akan kita kata statik lah. Dia kena dalam Malaysia pun kita sebut tentang walaupun Malaysia ni lebih kepada nak pastikan supaya orang rakyat Malaysia yang dah berjaya di negara untuk balik kan, itu lebih kepada tu. Tapi dia kena go beyond, tarik juga orang luar untuk datang untuk melihat bahawa negara Malaysia ni adalah potensi penjagaan yang bagus. Okey, jadi itu first. Jadi banyak lagi cerita ni. Dalam masa 5 minit lagi. Saya nak go into go into mungkin untuk next tu.
Mungkin saya nak alalang isu tentang politik ni kan. Saya masuklah tentang yang kedua lah, isu tentang pemimpin reform. Dia kata lah, bagus juga Rui Salman dia sebut adalah pertama kadang-kadang apabila ada pemimpin yang datang ataupun lesser kerajaan baru lah dalam negara tersebut, memang kadang-kadang kalau macam persepsi rasuah aja makin kurang, apa dia punya, kita kata tiba-tiba banyak investment pelabur datang luar datang, kita jangan terlampau cepat sangat seronok. Maksudnya kadang-kadang pemimpin yang tiba-tiba datang bawa reform yang baru, dia cepat seronok sangat bila semua orang memuji dia, kadang-kadang sampai keluar dalam majalah sebagai Time Person of the Year. Benda-benda tu semua hype, orang kata. Dia kata hype. Maksudnya dia menyebabkan pemimpin tu sendiri dia rasa dia hebat dah. Dah settle lah. Dah settle. Terutamanya apabila dia bagi contoh lah, antara dua yang paling penting adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan juga Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, sebelumnya Perdana Menteri Turki. Dia kata akhirnya diorang anggap bahawa kejayaan negara itu kerana diorang punya usaha sendiri. Walhal dia kata dalam Salman dia sebut bahawa kebanyakannya adalah sumbangan penyiasat ekonomi. Dan juga dia akan kata lah, kita akan nampak bahawa pemimpin tu akan mula pergi ke arah diktator, maksudnya mula kata fokus politik pada dia sendiri apabila dia mula memecat penyiasat ekonomi. Ataupun dia mula itulah kata semua orang yang pandai dah dibuang daripada dia kabinet ke dia punya inner circle, dan juga dia mula tarik orang-orang mula pelbagai orang lah untuk menguatkan kuasa. Yes. Sebab tu lah dia kata dia tertipu dengan dia punya perkembangan yang sekejap. Baru 3-4 tahun dia rasa ni aku dah boleh tu. Sebab tu lah akhirnya dia balik kepada yang saya sebut tadi tentang introduction tadi, bini sistem. Yang penting adalah bini sistem, bukannya tertipu dengan the very kejayaan sekejap. Dan juga dia Sri Salman juga adalah mengkritik teknokrat lah. Kita kan biasanya sebut teknokrat dalam kerajaan baru ni pun dia teknokrat kan. Tapi dia kata dia tolak teknokrat ni. Dia lebih prefer politician yang integrity, yang juga smart. Itu lebih bagus daripada teknokrat. Sebab dia kata, dia bagi contoh Soviet Union. Kan Soviet Union mana ada pilihan raya kan? Betul. Mostly diorang teknokrat yang kebanyakannya kebanyakannya maksudnya semua polisi dibuat oleh ekonomis dan juga saintis. Tak berjaya juga. Jadi menunjukkan bahawa apa yang eksperimen yang dibuat oleh komunis tak menjadi. Itu sebenarnya teknokrat saja. Kita bagi nama lain je sebab so-called diorang ni businessman sebenarnya daripada industri. Tapi dia kata memang orang bisnes masuk politik ni kebanyakan dia kata dalam ni banyak contoh not good. Better not. Bagi penasihat, jadi penasihat kepada ahli politik tapi not involved in politics. Ini sebut tentang Menteri Kewangan ke? Tak tahu. Saya saya tak memakai baju parti dalam TV lah. Dalam TV lah. Okey. Jadi itu dalam banyak lagi kalau kita baca sebut, saya pergi secara cepat cerita tentang perbezaan antara billionaire baik dan buruk. Dia kata ada billionaire ni bagus tapi beza. Kita kena beza antara billionaire baik dan buruk. Kemudian dia kata isu tentang perlukah kerajaan terlibat dengan ekonomi, isu tentang lokasi negara tersebut. Malaysia ni negara ni kat mana, jadi kena adjust, tak boleh ikut macam negara let's say Finland ke Sweden ni kan. Kalau lokasi lain kita tak boleh nak tiru. Sebab tu Malaysia ni dekat dengan South Korea. Sebab kita macam nampak macam semenanjung kan. Kemudian sebut tentang isu pelaburan baru masuk perniagaan. Maksudnya yang penting adalah investment, bukannya consumption. Kemudian isu tentang harga barang, dia sebut tentang isu harga bawang. Kalau harga barang itu makin naik, maksudnya ada problem negara ekonomi tersebut. Kemudian isu tentang nilai duit, currency. Kita tengok di Malaysia ni memang currency di Malaysia ni sejak beberapa tahun ni memang sangat teruk lah. Menyebabkan orang tak nak invest kat negara kita. Kemudian hutang, isu hutang juga. Good debt and bad debt. Jadi 35 bilion ni adakah good debt ataupun bad debt? Kita tengok lah, kalau dia tak nak bagi, dia tak nak tunjuk apa benda dia hutang tu. Itu yang payah tu. Betul. Dan juga akhirnya jangan percaya kepada hype. Saya balik pada tadi lah isu tadi. Itu saja kot. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Syazwan
atas perkongsian tadi. Saya yakin saya boleh dapatkan buku ini terbitkan tahun 2016. Tapi saya rasa tak dijual di Malaysia. Kena cari kena order kat Kino. Ini ayah saya beli kat Tokyo. I see. Tak tahu dah jual kat Malaysia ni. Tapi kalau nakkan lebih banyak review ataupun review lebih detail, saya yakin akan diterbitkan dalam YouTube channel. InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Ustaz Azwan atas perkongsian yang sangat baik berkenaan dengan bagaimana berhadapan dengan krisis ekonomi selepas krisis. Saya yakin saya harus baca. Saya kalau ikut komen-komen nakal tadi yang saya berikan, nampak macam ada banyak kaitannya dengan realiti kita di Malaysia.